Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para penonton dan para pengikut channel YouTube Fakulti Pendidikan Universiti Malaya yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang yang singkat ini bersempena dengan Ramadan 1442 Hijriah, berbicara mengenai perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk memperbaiki diri kita dan juga kualiti ibadah puasa yang kita laksanakan dan juga kualiti Ramadan yang kita hidupkan ini. Kerana untuk kita mencapai hasil yang optimum, kita tidak sekadar hanya melaksanakan ibadah puasa tetapi melakukan ihya, melakukan qiyam. Jadi sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW apabila menyatakan tentang kelebihan ataupun bagaimana Ramadan itu akan memberikan satu nilai yang besar kepada kita, maka Nabi menyatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menegakkan, mendirikan Ramadan itu imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Ya, menunjukkan bahawa Ramadan bukan hanya sekadar untuk kita berpuasa, tetapi mesti ada elemen yang disebut sebagai qiyam. Jadi bila kita katakan qiyam ini bermaksud bagaimana kita nak menegakkan nilai-nilai yang terkandung di sebalik ibadah puasa yang kita laksanakan itu bersama dengan amalan-amalan lain yang ada di dalam bulan ini, dan akhirnya ianya menyumbang kepada peningkatan kualiti diri kita, ya, kualiti pribadi kita. Jadi pada pertemuan ini apa yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan adalah bagaimana kita nak melihat perintah Allah yang dinyatakan secara asasnya melalui ayat 183 surah Al-Baqarah mengenai kefarduan puasa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi maknanya Allah menyatakan bahawa puasa ini adalah satu kefarduan, sama seperti mana yang telah dilakukan oleh umat yang terdahulu. Tetapi kata Allah, proses berpuasa untuk dilaksanakan sebagai satu kewajipan, ianya mungkin suatu yang berada pada tahap yang minimum. Tetapi kata Allah, lain yang lebih besar dan bernilai untuk diri seseorang hamba dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, iaitulah untuk membentuk kualiti diri yang Allah kata la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Jadi maknanya satu kenyataan yang perlu kita sedar bahawa tidak semestinya semua orang yang berpuasa akan mencapai kualiti takwa ataupun nilai takwa dalam diri mereka. Jadi sebab itulah perlu untuk kita melihat. Saya nak mengajak para penonton sekalian untuk melihat amalan puasa ini dalam kerangka learning taxonomy yang diperkenalkan oleh Benjamin Bloom. Saya rasa ianya adalah satu perkara yang tidak asing bagi kita dalam dunia pendidikan, kerana learning taxonomy ini akan dibincangkan di mana-mana dalam kita melaksanakan proses pendidikan, sama ada peringkat sekolah, hatta peringkat prasekolah dan ke universiti sekalipun. Kerana dalam learning taxonomy ini ianya menjelaskan kepada kita bagaimana perlu untuk kita melihat dan juga melaksanakan proses pembelajaran itu supaya kita dapat mencapai hasil yang optimum.
Jadi begitulah juga apabila puasa ini kita akui sebagai satu proses pendidikan diri kita, maka adalah sangat wajar untuk kita melihat kepada ibadah puasa dalam kerangka learning taxonomy ini tadi. Kalau kita lihat belum membahagikan pembelajaran itu kepada 3 domain, iaitulah domain kognitif, psikomotor dan juga domain afektif. Okey, kita selalu fokus kepada kognitif. Tetapi dalam amalan puasa ni kalau kita perhatikan, mungkin ramai orang yang berpuasa ini lebih fokus kepada psikomotor. Maksudnya amalan yang bersifat zahir. Tak makan, tak minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Bahkan dalam kalangan masyarakat Melayu kita ni mungkin sampai nak korek telinga, korek hidung pun takut. Sebab apa? Dibimbangi membatalkan puasa. Walaupun kita lihat pendapat ulama mengatakan yang membatalkan memasuk sesuatu benda yang ada elemen mengenyangkan makanan dan sebagainya. Walaupun isu ini isu khilafiyah yang saya tak akan sentuh di sinilah. Tapi saya nak sebutkan bahawa kita dalam berpuasa mungkin kita banyak fokus kepada domain psikomotor. Okey, kita menerima bahawa kalau kita lihat dalam domain psikomotor ni ada 5 tahap bermula dengan penerimaan. Kita menerima bahawa kita tak boleh makan bermula daripada fajar, maksudnya azan subuh sampailah kepada azan maghrib. Kita tak boleh buat benda-benda yang membatalkan, seperti persetubuhan, dan juga benda-benda lain lah yang membawa kepada batalnya ibadah puasa. Jadi kita menerima, kita tak buat dan kita membiasakan diri kita. Bahkan hari ini untuk berpuasa menahan diri daripada tidak makan dan minum bukan hanya dianggap untuk kita katakan pada bulan Ramadan saja. Hari ini ada mereka-mereka yang berpuasa untuk menguruskan badan atas dasar untuk menjaga kesihatan. Jadi sebab itulah amalan intermittent fasting itu adalah satu amalan yang sangat popular buat mutaakhir ini. Kerana mereka tahu berpuasa itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kesihatan fizikal kita. Jadi sebab itu mungkin mereka boleh menanggapi, maknanya menerima benda itu, dan mereka menilai sejauh mana menahan diri daripada makan minum ataupun menahan diri dengan berlapar itu tadi ada kebaikan. Jadi mereka boleh menilai tindakan yang mereka buat dan sebagainya. Mereka boleh mengelola dan akhirnya mereka menghayati. Mereka sedar, mereka boleh menerima bagus puasa ini adalah memberikan kesihatan kepada tubuh badan mereka. Mungkin ada orang selepas daripada habis Ramadan berat badannya mungkin susut beberapa kilogram. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan sama dengan belajar, ianya tidak cukup sekadar kita fokus hanya kepada domain psikomotor. Kita perlu kepada domain kognitif terlebih dahulu. Kerana kognitif ini melibatkan minda kita, melibatkan akal kita, sejauh mana kita mengetahui mengenai kefarduan puasa. Hari ini cuba kita tanya diri kita, adakah kita bila ditanya kepada kita apa dalil yang mengatakan kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan, adakah mampu kita jawab? Adakah kita boleh sebut ayat 183 suratul Baqarah adalah dalil mengatakan bahawa berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah satu kewajipan? Adakah kita boleh menyebut bahawa hadis ketika mana Jibril datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang ketika Jibril tanya kepada Nabi dan Nabi menjawab, ketika Jibril bertanya tentang apa itu Islam, maka Nabi menyebut 5 rukun Islam itu salah satunya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi adakah kita boleh menjelaskan perkara itu? Bermakna kalau kita tak boleh menjelaskan, bermaksud puasa kita masih lagi hanya sekadar menjalankan satu rutin yang telah dinyatakan kepada kita. Okey, tahu, faham dan juga kita menerapkan perkara itu dalam amalan kita. Jadi sebab itu bagi saya, kalau masyarakat boleh faham tentang kefarduan puasa ini, apa rukunnya, apa wajibnya, maka tidak akan timbul soalan yang saban tahun ditanya, kalau kita berenang batal tak puasa. Dan sekarang ni kita musim COVID, orang tanya buat swab test adakah membatalkan puasa, korek hidung, korek telinga batal tak? Soalan yang kita kadang-kadang agak pelik apabila timbul saban tahun. Penjelasan telah pun ada sebelum ini.
Tetapi apabila kita kurang beri perhatian dari segi aspek yang kita katakan tadi itu, supaya kita melaksanakan puasa Ramadan secara sedar, yang kita katakan, kerana domain kognitif ini akan membantu kita untuk melaksanakan ibadah itu secara penuh sedar, bukan separa sedar, ataupun yang lebih malang lagi bila dilaksanakan secara tanpa sedar. Disebabkan ialah dah menjadi kebiasaan. Bila penyimpan maha besar majlis raja-raja mengisytiharkan besok adalah 1 Ramadan, kita pun tak makan waktu siang, dan sebagainya lah, begitu. Kemudian analisis, sejauh mana kita melakukan analisis terhadap ibadah puasa yang kita laksanakan. Kita perlu, kenapa kita, contohnya tuan-tuan, kita dalam ibadah puasa ada benda yang wajib, ada benda yang sunat. Jadi kita perlu memperhalusi setiap elemen dalam ibadah puasa ini, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, kerana di situlah akhirnya nanti akan menyebabkan kita berpuasa ini dengan penuh rasa gembira. Contohnya kita disuruh bersahur. Jadi sebab tu ada orang dia tak sanggup nak korbankan tidur, maka akhirnya dia tak bersahur. Padahal Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Ada orang yang sahur pukul 11.30 malam sebab apa? Nak tidur, lepas tu nanti nak bangun. Kerana tak sanggup nak korbankan tidur di waktu malam. Jadi maknanya puasa itu perlu juga melibatkan yang kita katakan domain kognitif ini tadi, supaya kita melakukan puasa ini secara sedar. Dan yang terakhir, of course, domain efektif, yang inilah berkait dengan apa kita sebutkan tadi, yang Allah nyatakan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Sejauh mana jiwa kita menilai ataupun menerima nilai penting yang terkandung di sebalik ibadah puasa yang kita laksanakan, yang menjadikan kita sebagai as a God fearer, orang yang takut kepada Tuhan. Tuan-tuan sekalian, kita boleh sembunyikan kita tidak berpuasa daripada pengetahuan orang lain. Ahli keluarga kita pun mungkin tak tahu kalau kita tak berpuasa. Kita boleh keluar daripada rumah kita dalam keadaan malam tadi kita bangun bersahur bersama-sama dengan mereka, kita keluar daripada rumah nak pergi bekerja, singgah kedai ataupun singgah tempat mana kita boleh makan dulu. Lepas tu kita bersihkan diri kita, orang pejabat pun tak tahu kata kita tak berpuasa. Tapi kenapa kita tak buat begitu? Kerana apa? Kerana kita sedar Allah sedang memerhatikan, Allah mengetahui, dan Allah maklum tentang apa juga tindakan dan perbuatan kita semua. Jadi sebab itulah maknanya dari segi domain efektif ini dalam melaksanakan ibadah puasa, maka penerimaan diri kita, bagaimana kita menerima ibadah puasa itu sebagai satu amalan yang sangat penting dan besar nilainya dalam diri kita, dan akhirnya kita bertindak balas. Kita bertindak balas dan kita menilai. Jadi yang dikatakan puasa tadi itu membentuk rasa takut kita kepada Tuhan, membangkitkan kesedaran kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menyusun nilai-nilai itu tadi untuk kita bawa dan kita apply ataupun kita terapkan dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Jadi kalau semangat itu ada, maka tuan-tuan, ianya akan membentuk diri kita menjadi hamba yang sangat mulia pada pandangan Tuhan. Itu dalam aspek kita katakan perspektif bagaimana Tuhan melihat kepada hamba. Bahkan dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial sekalipun, masyarakat akan hidup harmoni, tenang, seandainya kita dapat menghayati perkara tersebut, dapat menerapkan. Kita jadikan nilai itu sebagai sebahagian daripada perwatakan diri kita. Maka agensi pencegah rasuah, pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk membersihkan korupsi dalam masyarakat ini, tuan-tuan, akan mudah kerja mereka. Kerana apa? Kerana mereka tidak perlu untuk bekerja kuat, kerana masing-masing sudah berusaha untuk menjaga diri mereka. Jadi inilah yang kita lihat tadi, bagaimana kalau sekiranya kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita mengambil kira ketiga-tiga domain yang kita bincangkan menggunakan kerangka learning taxonomy yang disebutkan ataupun yang diperkenalkan oleh Benjamin Bloom ini, maka tuan-tuan, kita
boleh memastikan bahawa ibadah puasa yang kita laksanakan ini memberikan satu nilai yang sangat besar kepada diri kita sebagai seorang mukmin. Ya, kerana apa tuan-tuan? Kalau kita dapat meningkatkan nilai takwa dalam diri kita, maka itulah harga diri kita sebenar pada pandangan Allah. Allah menyatakan dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa daripada kalangan kamu adalah orang yang paling mulia dalam kalanganmu. Jadi maknanya Allah kata yang mulia pada sisi Tuhan adalah orang yang bertakwa. Jadi tidakkah kita ingin untuk berada dalam kelompok tersebut dengan cara kita meningkatkan kualiti ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini. Jadi sama-samalah kita berdoa, tuan-tuan dan puan sekalian, supaya kita terbit daripada madrasah Ramadan, daripada pendidikan Ramadan yang sedang kita lalui pada tahun ini, kita keluar dalam keadaan kualiti diri kita semakin meningkat, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala semakin tinggi terhadap diri kita. Sama-samalah kita doakan semoga Allah sentiasa memberi hidayah dan petunjuknya untuk kita semua, dengan taufiknya maka kita akhirnya tuan-tuan akan dapat mengisi Ramadan pada tahun ini dengan sesuatu yang sangat bermakna untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Moga Allah berkati pertemuan kita pada kali ini, dan insya-Allah Allah beri kepada kita kesihatan yang baik untuk kita menyempurnakan Ramadan ini. Sekian dahulu apa yang dapat saya kongsikan. Moga-moga ianya diberkati Allah dan memberi peringatan bersama untuk kita semua. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.